Parlimen, seperti kita tahu beberapa bulan yang lalu, Tuanku telah pun mengeluarkan pandangan kenyataan warkah untuk meminta supaya Parlimen boleh diadakan dengan syarat kerajaan bersetuju. Itu pun tidak dilakukan. Saya jelaskan hal-hal ini kerana ada persepsi yang berbeza, seolah-olah hal ini tidak dilakukan. Jadi ini perkara. Yang lain kita bincang soal kedudukan dalam negara, keyakinan rakyat, keyakinan pelabur dalam negara dan luar negara yang meminta supaya ada satu perubahan peralihan yang baik. Dan ini perbincangan yang kita mulakan dan saya junjung kasih kerana kesediaan tuanku mendengar dengan teliti dan memberikan nasihat dan titah yang sewajarnya. Tiada isu pembentukan kerajaan baru Malaysia dalam pertemuan di antara Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dengan Anwar Ibrahim pagi ini. Hal itu dijelaskan Presiden PKR berkenaan selepas keluar dari Istana Negara pada jam 11.54 pagi ini. Itu soal yang tidak berbangkit sekarang. Katanya menjawab soalan pemberita tentang apakah isu itu ada disebut dalam pertemuannya dengan Agong. Disoal tentang apakah tujuan Agong memanggil pemimpin-pemimpin parti menghadapnya dalam beberapa hari ini, kata Anwar, hak itu terpulang pada baginda. Itu terserah pada tuanku, tapi berdasarkan pengalaman saya tadi, tuanku berlapang dada mendengar semua pandangan, katanya. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan menambah, dia turut menyediakan laporan dan kajian untuk pertimbangan Agong berhubung beberapa isu berbangkit. Kata Anwar, antara perkara yang dibangkitkannya semasa menghadap Al-Sultan Abdullah ialah soal darurat yang berkuat kuasa dari 11 Januari dan dijangka tamat pada 1 Ogos nanti, tertakluk pada perubahan dan kemungkinan untuk dilanjutkan. Kata Anwar, dia ada merayu kepada Agong untuk menghalang darurat daripada dilanjutkan lagi. Kita bayangkan pandangan kita bahawa penerusan darurat ini akan menyebabkan kerugian kepada negara, tidak membantu menangani masalah wabak penyakit berbahaya dan akan menjejaskan ekonomi terutama rakyat peringkat bawah. Semua langkah yang boleh dilakukan untuk menangani wabak penyakit berbahaya tidak memerlukan darurat. Jadi kita merayu kepada tuanku supaya menghalang penerusan ini sedaya upaya, walaupun tuanku tepat mengatakan bahawa akan patuh kepada semangat Raja Berperlembagaan mengikut nasihat Perdana Menteri. Katanya lagi, Anwar merupakan pemimpin parti politik kedua menghadap Agong hari ini selepas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menghadap baginda untuk mesyuarat pra-kabinet pagi tadi. Ini susulan laporan media berkaitan beberapa pemimpin tertinggi parti politik dalam negara dijadual menghadap Agong yang dijangka berlanjutan selama beberapa hari. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad pula dijangka menghadap Sultan Abdullah pada hari Khamis 10 Jun. Sementara itu, bernama memetik pejabat Ketua Menteri Sarawak sebagai berkata Agong berkenan menerima menghadap Ketua Parti Komponen GPS melalui sidang video pada 14 Jun ini. Ia berlaku ketika negara terus berdepan dengan ancaman wabak penyakit berbahaya dan darurat masih berkuat kuasa di sebalik pelbagai desakan agar ia ditamatkan atau parlimen dibuka untuk bersidang. Sejak diumumkan 12 Januari lalu, pelaksanaan darurat di negara ini menerima kritikan banyak pihak termasuk pembangkang, NGO, bahkan Sekutu Perikatan Nasional UMNO sendiri yang menuntut agar ia ditamatkan bagi membenarkan parlimen kembali bersidang. Antara kritikan yang dilemparkan ialah Muhyiddin didakwa menggunakan darurat untuk terus kekal berkuasa di sebalik kekurangan sokongan majoriti yang didakwa dimilikinya di Dewan Rakyat.